أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah SWT dengan limpah dan kurnianya dapat bersua pada malam ini bagi membincangkan suatu topik yang agak menarik terkait dengan kehidupan kita seharian, iaitu bersyukur dengan nikmat Allah. Untuk apa ni? Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri serta dua orang panel kita pada malam ini. Baik, saya Muhammad Luqman Hakim bin Suhainif. Bersama dengan panel kita yang pertama iaitu saudara Ashraf bin Fauzi, merangkap Ketua Penerangan Pertubuhan Pendidik Negeri Kelantan. Dan kemudian panel kita yang kedua iaitu Saudari Tengku Nur Alia Syafiqah binti Tengku Muhammad Azli,
merangkap Timbalan Setiausaha Pertubuhan Negeri Kelantan. InsyaAllah forum kita pada malam ini akan saya kendalikan dengan 3 sesi, yang mana pada sesi pertama dan kedua akan kita tampilkan sesi soal jawab, dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi bagi penggulungan ataupun kesimpulan daripada panel kita. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk kita, di sini suka untuk saya jelaskan mengenai tajuk kita ini. Seiring kehidupan kita berjalan, pelbagai hikmah ataupun nikmat telah orang kata kita kecapi, telah Allah kurniakan kepada kita. Lalu persoalan yang timbul, bagaimana kita selaku hamba menterjemahkan rasa syukur kepada Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan panel kita yang pertama, iaitu saudara Ashraf, untuk memberi sedikit orang kata buah mula ataupun pendapat berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini. Jadi saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT lah, dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul di dalam live pendidik ni, itu e-forum lah orang panggil. Sama-sama kita berkongsi manfaat kepada orang ramai, kongsi ilmu, insya-Allah. Dan terima kasih kepada tuan moderator kita. Itu berkenaan dengan tajuk kita tak? Tajuk kita. Berkenaan dengan tajuk. Okay, berkenaan dengan tajuk kita ni adalah tajuk yang orang kata penting sangat lah pada masa kini ni. Sebab kita boleh tengok tahap masyarakat kita ni di dalam dikenakan ujian pada sekarang ni, COVID sekarang ni kan. Kita boleh tengok setara mana kita kita syukur, ada perasaan syukur kepada Allah Taala. Sebabnya dalam musim COVID ni ramai kita diuji, ditarik nikmat oleh Allah SWT. Ditarik dengan harta, tak ada harta, tak ada kerja. Siapa ke orang bunuh diri apa semua. Sebab apa? Sebab dia tak rasa nikmat syukur tu. Sebab itulah kita kena bahas sekarang ni. Sebab kita kena fahami bahawa syukur ni adalah sangat penting untuk jaga diri kita di dalam dunia dan di akhirat nanti. Okay. Jadi itulah pendapat saya untuk tajuk ni, sangat penting lah dengan keadaan kita pada sekarang ni, dengan ujian melanda negara kita, tidak negara kita, di dalam dunia semua dikenakan COVID. Dan tak kira negara mana. Oh, betul. Mana kata dengan keadaan sekarang, dengan keadaan sekarang ni, dunia kita dilanda musibah, ramai yang hilang kerja. Tapi dalam masa yang sama, kita selaku manusia tidak lepas daripada nikmat Allah. Jadi mungkin di situ akan kita kupaskan balik bagaimana nikmat dan kesyukuran nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya saya ingin mengajak kepada panel kita yang kedua lah, iaitu saudari Alia lah, untuk memberi pendapat ataupun orang kata buah mula lah mengenai tajuk kita pada malam ini. Saya silakan. Okey, terima kasih kepada moderator Luqman. Okey, sebagaimana tajuk hari ini,
Saya dengar dulu kan Ika suara? Oh, okey. Okay. Bagi saya nikmat ni tanpa nikmat ni nak cakap tajuk ni ialah mengenai isu semesta lah dengan sekarang ni COVID, dengan sebagaimana yang boleh kata tadi dengan kehilangan kerja, punca pendapatan semua-semua tu dan nikmat ni tapi kita tahu ni kita haruslah bersyukur dengan adanya nikmat kita boleh bernafas, boleh melihat dan sebagainya. Dan nikmatnya tajuk ini juga dapatlah kita muhasabah diri, apa yang ada pada kita, apa yang kurang pada orang lain dan sebagainya. Dan itu juga dapat kita celik akal, hati semua tu untuk kita rasa syukur kehadap ilahi dan apa yang telah Allah bagi pada kita. Bagi saya itulah mengenai tajuk ini. Oh, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Nampaknya pendapat ataupun buah mula daripada kedua-dua panel kita amat baiklah. Jadi bagi memulakan sesi kita yang pertama, saya tujukan satu soalan buat saudara Ashraf. Mungkin saudara Ashraf boleh menghuraikan ataupun memberikan sedikit definisi ataupun apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan rasa syukur tu. Mungkin ramai orang kata syukur ni macam gini, tapi sebenarnya definisi yang hakikinya itu macam mana? Saudara Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Presiden Luqman di atas soalan berkenaan dengan kecil Kelantan ada? Ada. Engkau pendidikan Kelantan. Okey, berkenaan dengan makna syukur ni. Okey, kita kena tahu syukur ni adalah perasaan yang hadir di dalam diri kita. Perasaan yang ada dari diri kita apabila Allah bagi, Tuhan kurniakan nikmat kepada kita. Nikmat ni banyak lah nikmat kata. Dah, Allah kurniakan nikmat. Makin rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Okay, dari sudut bahasa pula, syukur ni adalah zahir, menzahirkan, menunjukkan lah. Okay. Ataupun menghayati, memberi penghargaan, memberi penghormatan adalah sudut bahasa. Sama ya. Itu dari makna istilah pula boleh dikategorikan kepada dua. Iaitu syukur dengan lisan. Bagaimana syukur dengan lisan? Apabila kita dapat nikmat, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kita sebut Alhamdulillah. Itulah biasa kita buat, kita dapat duit sikit kan. Alhamdulillah. Itu yang pertama, lisan. Lisan. Yang kedua adalah syukur dengan anggota tubuh badan. Maknanya syukur anggota tubuh badan ni, Tuhan bagi nikmat kita balas balik kebaikan kepada Allah Ta'ala. Dan syukur. Maknanya banyaklah nikmat Allah bagi kepada kita ni. Banyak sangat kata. Tak boleh hitung kata. Gana kita nak balas? Kita buat taat kepada dia. Maya tak dia ni. Solat fardu yang kita tinggal, zakat, sedekah, apa semualah yang disuruh oleh Allah SWT, yang dilarang oleh Allah SWT itu. Dah, itu adalah istilah dari sudut istilah syukurlah. Okey, ya, dengan kata lain makna syukur adalah kita menzahirkan rasa di dalam hati kita ni, menzahirkan rasa memberi penghormatan atau menghormati kepada yang memberi nikmat kita. Macam contoh ginilah. Luqman. Dia lapar dah. Lapar, tak ada piti pula makan. Tak ada piti pula makan. Lapar. Masa tu memang nak makan sangat lah. Lepas tu, adalah orang bagi nama Alia, kasih Alia bagi makan ni. Rasa gana Luqman. Syukur. Nak ayat ke apa? Mula-mula tu. Terima kasih lah. Dan syukur pada makhluk. Kepada Allah pula, Alhamdulillah. Kerana menghadirkan kasih Alia untuk memberi makanan. Nikmat-nikmat ni daripada Allah Ta'ala.
Manusia ni alat sebab saja. Dah. Adalah contoh. Dah. Okey, syukur ni boleh juga dibahagikan pada 3 peringkat. Dah. Ulama tasawuf ni dia bahagi 3 peringkat. Tasawuf ni. Kita boleh tengoklah kita ni berada di tingkat-tingkat mana. Peringkat yang pertama adalah iaitu rasa syukur merupakan anugerah daripada Allah Taala. Rasa kita bersyukur, rasa ada, rasa mati lah kata tak ni. Ada rasa tu adalah anugerah paling besar. Anugerah paling besar. Nikmat yang paling besar dari Allah Taala. Rasa tu sahaja. Yang kedua, yang pertama tadi adalah peringkat yang paling tertinggi lah. Yang kedua adalah syukur ke atas pemberi nikmat, iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Dia memberi nikmat kepada kita, syukur. Dan sebut alhamdulillah. Tak ada yang lain pun memberi nikmat sebenarnya kan Allah Taala, kita buat gitu. Dan peringkat kedua. Peringkat yang ketiga, bersyukur di atas nikmat yang diberi. Maknanya kita bersyukur dia apa yang Tuhan bagi, Allah bagi, iaitu contohlah kita dapat anak. Syukur kita dapat anak. Yang kedua, syukur dapat duit. Yang ketiga, bersyukur dapat kereta baru. Dapat bini kedua, bini ketiga. Gitulah begitu kan. Bukan gitulah. Makna bini-bini ni tak boleh tak. Bini ni ada membawa rezeki apa tu. Tak. Itu 3 peringkat. Kita boleh nilai di kita sendiri lah. Mana peringkat kita, sama ada peringkat paling atas sekali, bawah sekali, tengah ataupun bawah sekali. Dengan kita ni jangan bagi kita ada sifat syukur dalam diri lah. Sebab apa? Bila tak ada sifat syukur ni, makin ada sifat sombong. Macam contoh tadi lah, dokumen tadi. Oh, lapar, nak makan, dah resep dia bagi. Dia pun ambil tapi tak rasa apa dia. Ambil ni cukup kereta dia. Orang panggil sombong lah tu. Aku sombong ni sifat siapa? Sifat syaitan. Sifat syaitan. Jangan bagi ada dari diri kita sifat syaitan. Sebab apa ada sifat syaitan? Syaitan ni Iblis lah. Iblis ni adalah asalnya adalah makhluk yang paling alim daripada malaikat. Sebab apa dia dikeluarkan dari syurga? Sebabnya ada sifat sombong. Kita nak masuk syurga ke mana ada sifat sombong? Dah. Syaitan pun nak ambil tobik. Gitulah. Sebab dia firman Allah SWT wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Tuhan suruh sujud, Tuhan ciptakan Nabi Adam ni, Tuhan suruh memerintah malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam. Tuhan suruh sujud, malaikat sujud. Melainkan iblis. Sebab apa tak saya sujud? Sebabnya dia ada sifat sombong. Dia kata akak aku ni lebih tinggi daripada manusia. Lebih tinggi sebab aku juga ada api. Aku ni orang yang makhluk yang paling dekat dengan Allah Taala, paling kuat beribadah semua. Apa nak sujud dia? Dari sebab sombong. Sebab itulah sebab dia derhaka pada Allah Taala, dia dikeluarkan daripada syurga. Gitulah. Dari kita jangan bagi ada sifat sombong, dan juga kita perlu ada sifat syukur sentiasa sebab nikmat Allah banyak. Itulah Allah Taala. Okay, terima kasih kepada saudara Ashraf. Satu orang kata penjelasan yang panjang lebar lah. Jadi mungkin yang paling menarik di situ adalah contoh-contoh yang diberikan oleh saudara Ashraf sebagai contoh kahwin dan sebagainya. Terima kasih saudara Ashraf. Baik, sebentar tadi kita memahami ataupun kita mengetahui sedikit kupasan daripada saudara Ashraf berkenaan dengan apakah yang dimaksud dengan syukur. Jadi kemudian kita beralih sedikit kepada nikmat Allah.
Jadi mungkin soalan yang kedua ini saya berikan kepada saudara Alia lah. Jadi mungkin saudara Alia boleh menghuraikan serba sedikit mengenai apakah definisi ataupun yang dimaksudkan dengan nikmat Allah, yang mana mungkin nikmat Allah ni kita ketahui gitu dan gini, tapi secara hakikatnya mungkin dapat diberitahukan oleh saudari Alia. Okay, terima kasih kepada moderator. Sebagaimana yang kita tahu, nikmat Allah itu luas. Namun apa yang diertikan sebagai nikmat tu, nikmat mengikut pengertian bahasa bermaksud pemberian. Namun secara ringkasnya lah, nikmat ni ialah pemberian Allah kepada hamba-Nya. Dan nikmat ni banyak, bermacam-macam, tak terhingga kalau kita nak dihitung. Jari pun tak terhitung, mulai banyaknya nikmat Allah ni. Dan Allah berfirman, An-Nahl ayat 18 yang bermaksud, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayatnya sini banyaknya nikmat tu tapi kita sedari. Sebagaimana contohnya kita menghirup udara sekarang ni. Nah, ayatnya tapi kita sedar pun nikmat tu kita tak sedar pun. Dan masa bangun tidur tu ke kita nak ayatnya nak kita perlulah nak ayatnya nikmat ni kita tak sedar pun. Contoh kita bangun tidur, kita bernafas lagi, kita boleh melihat dunia lagi semua tu, dan semua ni nak katanya nikmat lah. Lepas tu seterusnya nikmat Allah ni sangatlah banyak. Contohnya dalam bentuk jasmani, rohani dan dalam diri manusia itu sendiri, dan juga terdapat di luar diri manusia itu sendiri. Nikmat ni juga sebagai contoh lah, nikmat yang bersifat jasmani ni adalah dalam bentuk tubuh badan manusia. Contohnya tubuh badan kita ni. Dan tubuh badan manusia ni sebaik-baik penciptaan lah. Dan sebagaimana kita boleh tengok dan panca indera, anggota badan, bumi, langit, makanan dan minuman. Manakala sifat rohani ni pula secara fizikal kita tak dapat lihat. Contohnya roh, akal fikiran kita, perasaan emosi, perasaan marah, semua tu, bahasa, pertuturan percakapan, ilmu pengetahuan, iman, dan yang paling penting sekali Islam. Nikmat Islam tu kita perlu bersyukurlah. Lepas tu nikmat Allah ni tak terkira. Contohnya kita dapat, contohnya sebagai contoh lah, mata. Nikmat anggota badan kita, mata. Nak katanya kita pejam mata, kita buka dan betapa ajaibnya nikmat tu. Kalau kita nak katanya kalau kita tak dapat lihat, pejam mata tu gelap, buka cerah. Macam ayat ni kita boleh melihat. Naknya tu antara salah satunya nikmat yang kita kena bersyukur lah. Kita kena macam mana perasaan orang tak dapat tengok, kita kena bersyukur lah. Bagi saya itulah maksud nikmat Allah itu. Terima kasih saudari Alia. Mungkin dari penjelasan yang diberikan oleh saudari Alia tadi, kita semua dapat membuka mata ataupun dapat memahami apakah sebenarnya nikmat Allah itu. Seiring dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu jauhi syukur dengan nikmat Allah, jauhi COVID-19 dan jauhi kufur nikmat. Jadi seterusnya saya ajukan kembali persoalan kepada panel kita yang pertama, iaitu saudara Ashraf, mengenai kenapakah berlakunya kufur nikmat ataupun mengapakah kebanyakan ataupun sekelompok masyarakat kita pada hari ini berlaku kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Si Luqman. Sebab gapo jadi kufur nikmat? Soalan dah kata tak bagi orang tak? Ya lah. Jadinya
Sebelum kita masuk kepada sebab-sebab jadi kufur nikmat ni, kita kena tahu gapo dia kufur nikmat ni. Dah, kita tahu gapo dia kufur nikmat. Tengok kita tak tahu gapo kufur nikmat. Pas nak masuk tanda ke mana? Kita bagi penerangan dulu. Kufur ni kita tahu gapo kufur kan. Kufur ni apa ni? Dari istilahnya keluar daripada Islam. Sebab sebenarnya tidak beriman kepada Allah Taala. Tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia keluar Islam. Dia Islam tapi keluar. Kafir ni lain pula. Kafir ni dia lahir kafir tu. Maknanya kafir ni orang bukan Islam. Makna kufur pula adalah dia itu tidak menggunakan nikmat Allah SWT di jalan yang benar. Keluarlah, maknanya keluar pada tempat asal. Keluar dari masa asal. Maknanya tidak guna pada jalan yang betul lah. Tuhan bagi pitih, bagi joli, bagi jarak, bagi lipik kuda, buat batuk, keteng macam-macam. Ada? Itulah kufur nikmat. Dia bukan guna untuk jalan yang diradai Allah SWT. Kufur nikmat. Okey. Faham tak? Situ tak? Jadinya kita boleh tengok contoh kisah yang ditunjuk oleh Allah SWT. Siapa yang paling kufur nikmat kata dan suruh lah ada sejarah Islam itu Qarun. Kita tunjuk dah lagu Qarun ni dia bagi harta banyak kaya, tapi sebab apa sebab apa dia ditenggelam di dalam bumi? Sebab apa dia kufur nikmat? Allah menggelarkan dalam bumi. Sebab kufur nikmat lah, atau suruh lah kata. Dalam firman Allah SWT, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur biasa nikmat Allah tambah. Siapa yang tidak bersyukur azab pada dia, azab pedih pada dia. Kufur nikmat lah saya dulu. Yang keluar tu. Ada yang keluar. Situ. Bagaimana makna kufur nikmat tu? Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Betul lah. Okey, kita masuk kepada jenis-jenis kufur nikmat. Okay. Tak masuk lagi punca-punca dia ni. Tak baru punca. Masuk kepada jenis dia. Itu dia selalu berdoa. Pertama dan dua kufur nikmat. Degah kecil lah. Yang pertama adalah dia sentiasa minta Allah Taala. Minta lah kepada dia. Tapi dia tak tahu bahawa benda hak minta Tuhan bagi dah. Tapi apabila Tuhan tarik ujian sikit benda Tuhan tarik nikmat dia, dia mengeluh, putus asa. Apa kita tengok ni? Kita tengok orang singgah ni COVID-19 PKP ramai sama boleh no. Pas PKP habis 14 hari sama pula. Drama apa sama. Pas sambung. Tak tidak berhujung. Sebab itulah kita boleh tengok hari ni. Inilah jenis-jenis yang pertama. Yang pertama ni dia minta tu bila tu tarik nikmat kepada dia, ujian kepada dia, dia tarik harta dia. Tak ada harta, tak ada kerja. Makin kepada dia. Dah. Ada air mata. Orang tidak bersyukur dah. Orang putus asa ni dibenci kat sini. Orang putus asa. Tak boleh gitu. Bunuh diri. Baik. Tengok gitu ya tu. Yang kedua adalah seorang yang sebenarnya Tuhan bagi nikmat kepada dia, Tuhan bagi nikmat tapi dia lupa kepada agama. Lupa kepada Allah SWT. Apabila masa dia ada nikmat seperti harga atau semua untuk mai tu, kita ingat maya, tak ingat kakak, tak ingat tu, tak ingat ni. Hanya dia sedih. Itulah yang kedua. Apabila dia Tuhan tarik nikmat dia, ujian sikit pada dia, baru dia mula nak semaya, nak sujud Tuhan, nak berdoa. Bila dapat pulak kat, buat pulak. Dia kata, kita boleh tengok kategori kita hak manusia. Baru kita masuk pada tanda-tanda ni kufur nikmat. Kita bagi 3 lah. Memang tanda-tanda dapat 3. Itu yang pertama adalah mengingkari rezeki daripada Allah SWT.
Rezeki yang banyak datang rezeki nikmat Allah bagi ni, maknanya rezeki ni ada nikmat lah Tuhan bagi, tapi kita tidak apa benda tu. Nikmat bernafas, nikmat mata kelih-kelih, alhamdulillah. Nikmat lenga, nikmat mulut, nikmat gigi, ngunyah, macam-macam. Tak hitung tu nikmat Tuhan. Banyak orang tu. Dia tak bersyukur lah maknanya. Dia hanya orang berkata Allah ni kita nampak nikmat ke lah duit. Dia ada duit kat kerak gigi ya. Lambung di atas inilah. Jadi padahal kita tak nampak nikmat Tuhan. Mulut apa semua, kaki semua. Itulah yang pertama tu mengingkari rezeki Tuhan bagi. Yang kedua adalah suka sekali mengeluh atas nikmat Allah SWT. Mengeluh Tuhan win ni, nak ni, wi pohon nak kaki, wi kaki nak kepala, wi kaki nak telinga, kepala pula nak perut. Cukup dah. Itu kita lah. Itu kita. Lepas tu duk minta nak nasi lemak, tak makan. Kita beri nasi lemak. Buka-buka. Mana air? Ada air pun. Lemak. Tak ada nasi lemak. Itu air pula. Kita beri air pula. Kita beri air. Tak cukup nasi ni. Nak buka lagi pula. Tak banyak kita mengasih kita. Lepuk makan lepuk juga rasa. Tak makan nasi lagi ni, minta nasi lebih pula dah. Ada lah kata. Mana dah kata lah. Kita beri contoh nak kata lah. Yang ketiga adalah menggunakan nikmatnya untuk melakukan perbuatan yang mendapat jangkauan Allah Ta'ala. Ini amal lah. Gunakan nikmat. Dapat dapat kereta baru. Dapat kereta baru. Bukan nak pergi sejik tak. Pergi Maya. Pergi kona. Pergi Depok. Tepi patah. Dia pengen ngerik. Duduk situ lagi. Duduk. Nikmat harta. Mungkin nak bersedekah, berwakaf, macam-macam lah, PT infak semua. Mungkin nak bagi sudah. Tapi kat guna beli-beli benda haram, benda yang dilarang oleh Allah SWT. Itulah. Ini tiga tu. Tiga tu. Ingatlah tiga tu. Poin yang pertama tiga tu. Okey. Allah Ta'ala alam. Terima kasih kepada saudara Ashraf dengan penjelasan yang orang kata panjang lebar tu. Kita semua dapat mengetahuilah apakah yang dimaksud dengan kufur nikmat. Dan yang menariknya contoh-contoh yang beliau berikan sebentar tadi tu kena pada saya. Tapi itu semua bukanlah cerita yang benar, itu rekaan semata-mata. Okey, jadi berakhirnya soalan yang tadi telah tamat sesi kita yang pertama, yang mana pada sesi pertama ini kita mengetahui definisi-definisi ataupun maksud-maksud bagi syukur nikmat dan juga kufur nikmat. Kemudian kita lanjut kepada sesi kita yang kedua. Saya lanjutkan persoalan berikutnya kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Alia. Baik, berkenaan dengan kufur nikmat tadi yang telah disampaikan oleh saudara Ashraf, mungkin ramai ataupun sekelompok di kalangan kita masih tidak menyedari ataupun mengetahui tentang akibat ataupun kesan dari kufur nikmat Allah tadi. Jadi mungkin saudari Arya dapat memberi sedikit penjelasan. Silakan. Okey. Kufur nikmat ni ialah apabila seseorang hamba itu tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Dan seterusnya antara kesan kufur nikmat kepada hamba tersebut ialah contohnya ialah memberi akan azab kepada Allah, iaitu di mana azab
kepada individu itu sendiri ataupun di sekitarnya, kawan-kawan dia ke, family dia ke. Kadang-kadang azab tu tidak direct kepada dia, kadang-kadang di sekitarnya. Dengan itu antaranya pertama itu ada akan dapat azab lah daripada Allah kalau kesan daripada tidak mensyukuri nikmat Allah ni. Seterusnya menjadi manusia yang zalim. Manusia yang zalim iaitu contoh lah, sebagai contoh apabila seseorang tu dia dah kaya, dah ada pendapatan, lepas tu dia rasa ni banyak sangat kan, sampai ke dia rasa macam dia tak perlukan segala-galanya. Bagi dia tu duit tu adalah benda lah yang penting. Yang tidak dia pun tak bersyukur semua tu. Dan apabila berlakunya begitu, dia akan tidak melakukan perkara yang perlu dia lakukan. Contohnya mengeluarkan zakat, menolong orang yang susah. Nak katanya membuatkan daripada kesan daripada tidak mensyukuri nikmat ni menjadikan manusia itu zalim. Tidak berhati perut. Apabila kalau kita tahu dah macam tu, Luqman ni lapar, dia tak tolong, macam gitulah. Gitu. Contoh je, bukan kemen sungguh. Lepas tu dan kesannya juga tergolong daripada golongan yang kafir. Iaitu salah satu daripada golongan orang kafir, iaitu dan dia tak bersyukurlah dengan nikmat yang Allah telah beri kepada dia. Dia jadi sombong, takabur semua tu lah daripada golongan orang kafir. Seterusnya kesannya itu masyarakat akan jauh daripada nikmat. Jauh daripada nikmat, contohnya dia rasa nikmat tu dia akan jauh lah. Dia jadi tak, baginya dia tak perlukan nikmat tu, jauh lah. Kiranya bulannya berlakunya musibah ke dia macam gitu. Okay. Lepas tu seterusnya iaitu kesan itu boleh membawa kepada kederhakaan dan kelalaian. Kekufuran ni juga boleh membawa kepada kederhakaan dan kelalaian terhadap hak-hak sesama manusia. Contohnya hak sesama manusia tu tolong menolong atas sesama lain, contoh memberi makanan ke, menolong daripada segi fizikal, mental ke, macam sukarelawan tu ke, macam gitu. Dia jadi tidak ada sifat keinsaniah, nak tolong antara satu sama lain. Dan seterusnya akhir sekali kesan daripada kufur ni iaitu penyesalan dunia dan akhirat. Contohnya dengan kekufuran ni manusia ni tidak akan mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Kiranya dia terhalang lah daripada hak dan batil tu. Kiranya dia terhalang daripada situ. Lepas tu apabila manusia tu tak mengenal Allah, maka tak mungkin dia dapat mengenal yang lain. Dan dia tak dapat nak membezakan yang mana baik dan tak baik. Gitulah, terhalang lah daripada benda tu. Sebabnya tertutupnya. Sebabnya daripada kufur tu, nikmat tu. Okay. Itu sahajalah daripada saya, daripada kesan daripada kufur dan nikmat. Terima kasih kepada saudari Alia lah atas penjelasan tadi. Dapat saya katakan bahawasanya akibat dari kufur nikmat ini ialah kufur nikmat ni akan membelakangi kepribadian seorang Muslim yang baik. Maka dari itu saya harap penjelasan tadi dapat memperbaiki balik kita semua. Mana yang kurang kita baiki dan kita tambah baik. Baik. Hasil daripada kesan ataupun akibat kufur nikmat yang telah dikatakan oleh saudari Alia tadi, mungkin satu lagi perkara yang kita terlepas pandang adalah cara untuk kita mengatasi kufur nikmat ini. Jadi untuk persoalan ini saya tujukan kembali kepada
saudara Ashraf lah bagi menerangkan ataupun menjelaskan cara untuk mengatasi daripada kufur nikmat ni sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara lah pula ni, tak difesi dah. Saudara Luqman. Dia panggil kita saudara juga. Okay, terima kasih kepada saudara Luqman. Itu berkenaan dengan secara nak jauhkan diri daripada sifat kufur nikmat. Dan maksudnya jauh. Kita sendiri dengar. Dengar. Ya, dengar. Teruskan saudara Ashraf. Okey. Saya nak jauh diri daripada kita ada kufur nikmat lah. Yang pertama-tama kena ni lah, jangan ada sifat sombong lah. Itu dan seterusnya kita kena tahu gano nak ada sifat syukur, bukan nak buai sifat sifat kufur nikmat ada. Kena tambah sifat syukur. Tambah syukur dari gano cara-cara. Diajar oleh Ibn Qayyim lah. Ibn Qayyim. Iaitu yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Tak adil lah, mula-mula tak adil. Kata drama boleh balik ni. Tapi dengan kita sentiasa mensyukuri apa yang Tuhan bagi. Nikmat Tuhan bagi. Banyaklah nikmat Tuhan bagi. Syukur. Dengan hati. Sebut Alhamdulillah semacam. Alhamdulillah. Zikir Allah SWT. Siap pagi, ada. Mungkin dia main PUBG tak? Gitu. Yang kedua adalah bersyukur dengan al-jawarih. Al-jawarih adalah anggota tubuh badan. Maknanya tadi dengan lisan debuk. Ni anggota tubuh badan. Maknanya sedekah. Bagi sedekah. Bui makan ni kepada orang lapar. Tak ada nama dah. Tak buat nama dah. Bui makan ni kepada orang lapar. Adalah contoh. Semaya tak tinggal. Zakat. Duit sikit kat duit kamu. Dengan tu badan, dengan anggota tubuh badan kita. Buat amal. Macam-macam lah kita boleh buat. Kita nak tambah rasa sifat syukur kita ni lah. Nak bagi gila sifat kufur nikmat. Itulah cara dua yang kita perlu baiki hati dengan anggota badan. Mungkin setakat tu lah daripada saya, tak saya kecil panjang-panjang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ashraf lah atas penerangan yang menarik dan padat sebentar tadi. Berbicara mengenai tajuk kita pada malam ini, kita dikupaskan dengan maksud dari syukur, maksud dari kufur, cara mengatasi dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, saya percaya ada di kalangan kita yang mungkin masih lagi berada di dalam keadaan yang mengelirukan ataupun timbulnya satu kekeliruan berkenaan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita semua sebagai manusia pasti tidak lari daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengakhiri sesi kita yang kedua ini, saya tujukan persoalan ini kepada saudari Alia. Bagaimana, apakah betul ujian ini adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Saya silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Luqman. Seterusnya iaitu mengenai betulkah ujian ini adalah satu nikmat Allah. Okey, dari segi kita boleh tengok ujian ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, dan kita ni sebagai manusia kena bersyukurlah apabila kita diuji. Nak menunjuk dan ujian ni tanda kasih sayang Allah
Allah ni sebenarnya apabila kita diuji, Allah nak dengar, nak hamba dia mengadu kepada dia supaya kita ni selalu mengadulah, kita ni bergantung kepada dia. Gitu sebenarnya. Sebab itulah. Dan saya bagi sikitlah contoh lah. Dan menurut Ibnu Athaillah, sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, bererti dia bersedia untuk kehilangan nikmat tersebut. Namun sesiapa yang mensyukurinya bererti dia telah mengikatnya dengan kekangannya. Kekangan itu maksud dia dari segi kesukaran dia lah. Dari segi kita boleh cakap sini, nak yang contoh lah, contoh sekarang ni COVID-19. Dia menyebabkan ramailah orang gusar dan risau. Menyebabkan saat kebimbangan dan kegelisahan ni, maka kita haruslah sabar. Solat solusi terbaiklah wajib dilakukan lah. Yang kita perlu sentiasa berdoa semua tu. Dan dari segi kita boleh lihat betapanya nikmat tu sebelum berlakunya kita boleh sedar. Apabila kita dilanda dengan musibah ni, kita boleh tengok apa yang kita akan rasa bersyukur. Dan itu adalah satu juga nikmat daripada ujian yang Allah turun kepada kita juga. Dan bahkan kita juga banyaklah kesukaran yang berlaku. Contohnya sekarang keselamatan hidup, kerugian dalam perniagaan, kegagalan dalam rumah tangga, kesakitan dan pelbagai masalah lagi tu. Maka kita haruslah menghadapi ujian tu dengan tabah dan sabarlah. Dan dengan cara itu kita akan dapat rasa kemanisan daripada nikmat sabar semua-semua tu. Dan justru juga kita haruslah sama-sama dalam menghadapi setiap permasalahan ini dengan sabar, redha dan bersyukurlah segala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sama ada nikmat tu dalam bentuk fizikal ke, tubuh badan kita, sama ada dalam bentuk material, kebendaan, dari segi barang-barang ke gapo-gapo ke, maksud dia dari segi kebendaan dan maupun nikmat kesihatan, anak-anak, saudara mara, keluarga. Malah nikmat yang lebih tinggi dan bernilai adalah nikmat iman dan Islam. Yang paling bernilai sekali lah bagi kita umat Islam ni. Dan walau bagaimanapun ujian yang kita hadapi tu tidak seberat ujian yang di mana yang dihadapi oleh para Nabi. Kita ni katanya ujian kita ni kecil dah daripada kecil lah, sikit dah bedanya. Dan kita haruslah tabahlah dalam hadapi ujian ni, terutamanya dalam pandemik COVID-19 ni. Okay, itulah daripada saya dari mengenai ujian tu. Terima kasih Saudari Alia atas penjelasan sebentar tadi. Dapat dikatakan apa yang dikatakan oleh murabbi kita, Ustaz Abid Liu, Allah uji tanda Allah sayang. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh beliau itu lebih kurang sama dengan apa yang dikatakan oleh Saudari Alia sebentar tadi. Okey. Jadi seterusnya kita lanjut kepada sesi penggulungan ataupun sesi yang ketiga, di mana pada masa kini kita melihat dengan adanya COVID-19 yang melanda negara kita, dengan terjadinya permasalahan seperti krisis-krisis ekonomi, pembuangan kerja dan macam-macam lagi. Kita melihat aspek bersyukur ini adalah amat penting. Jadi bagi sesi yang ketiga ini, saya ingin meminta kepada Saudara Ashraf lah untuk menggulung ataupun memberi sedikit rumusan dari judul kita pada malam ini.
Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada saudara Luqman. Itu kita nak munasah daripada pembincangan kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi COVID-19 dan juga jauhi COVID-19 dan jauhi kufur nikmat. Nah, tadinya pertama-tama kita berterima kasihlah kepada yang join ni. Semoga bermanfaat kepada semua. Dan juga seperti yang kita tengok pada hari ini, meme lah ketik latar buat je. Jadi sangat penting lah untuk kita mendalami apa artinya syukur dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan keadaan kita sekarang ni banyak lah dah kita boleh tengok orang yang tidak puas hati dengan sesetengah individu ataupun sesetengah kuasa yang dia kata sangat lemah. Kita marah tapi sebab apa marah? Sebab kita tak ada petih. Tak ada rezeki dia bagi marah. Mung ni gagal lah mung ni. Jadi kita marah. Apa usaha kita untuk kita dapat rezeki dan masalah? Kita kena tengok diri kita. Adakah kita ada usaha untuk kita bersyukur atas nikmat Allah? Kita tengok diri kita. Jangan salah. Jangan lagi mari dekat spanduk apa semua. Tunggu. Buah tak usir kamu. Janganlah gitu. Tapi itu sahaja usaha kita. Tak ada usaha untuk kita ikhtiar. Kita hidup dalam dunia COVID-19. Kita normal baru dah. Jadi hukum-hukum akan berubah baru juga. Dia tidak akan jadi hukum pada zaman Nabi dah. Setengah hukum lah. Dia akan berubah kalau ikut syariat Islam. Hukum Islam, fiqh semua akan berubah. Apabila kita kehidupan sehari kita akan berubah juga. Ikut masa. Itu. Jadi apa yang saya tekankan sangat ni adalah kita kena mendalami lah makna syukur di atas nikmat Allah Taala. InsyaAllah semoga apa yang saya sampaikan ni dapat bagi manfaat kepada semua, dan apa yang saya kurang tu tegur lah. Mungkin saya ni adalah insan yang lemah juga. Ada salah-salah sikit. Masya-Allah. Masya-Allah. Juga tak ada lah nasi ayam lebih pula gitu, tak ada lah. Gitu lah. Islam ada. Jadinya sekadar itulah daripada saya. Segala yang kurang tu daripada diri saya, semuanya daripada Allah Ta'ala, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tutup dengan kata saya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ashraf. Satu penjelasan yang amat padat. Saya harap penjelasan beliau pada malam ini dapat memberi sedikit orang kata kesan di hati kita. Masya-Allah. Baik, seterusnya sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ini, suka untuk saya jemput panel kita yang kedua, iaitu saudari Alia, untuk memberi kata-kata akhir, kata-kata penutup ataupun khulasah berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini. Saya persilakan. Terima kasih kepada saudara Luqman. Okey, kesimpulannya apa yang boleh saya dapat simpul, sama-samalah kita muhasabah diri, berdekatkan kepada Allah, dan kita boleh tengoklah nikmat apa yang telah Allah bagi kepada kita, dan sama-samalah kita renung-renungkan apa yang telah kita lakukan, dan adakah kita sudah mengucap Alhamdulillah ke hari ini, adakah kita dah ucap Alhamdulillah masa kita bangun tadi, dan sama-samalah kita muhasabah lah. Dan saya juga dengan forum ni sama-samalah kita
memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah bagi kepada kita dan kita manfaatkan sebaik-baiknya nikmat yang Allah telah bagi kepada kita. Dan itu juga dapatlah dan kita juga cuba untuk menjadi yang lebih baik dengan segala yang telah Allah bagi nikmat kepada kita tu, dan sama-samalah kita mensyukuri nikmat yang Allah telah bagi kepada kita, terutamanya dengan tanda kita syukurnya kita selalu ingat kepada Allah, berzikir, bertasbih dan sebagainya. Okay. Dan akhir kata saya memohon maaf lah di atas kekurangan saya semasa bagi forum tadi sebagai saya menjadi panel dan maaflah di atas kekurangan saya. Terima kasih Saudari Alia. Mungkin apa yang disampaikan oleh Saudari Alia maupun Saudara Ashraf pada malam ini dapat diambil sebagai suatu ilmu yang berguna pada malam ini. Mengakhiri forum kita pada malam ini, saya selaku moderator memohon maaf di atas kekurangan dari pihak kami. Adapun apa yang disampaikan pada malam ini diharap berkesan di hati kita. Jadi dengan tamatnya sesi kita yang ketiga ini, maka tamatlah sudah forum kita pada malam ini. Maka dengan itu saya mohon untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.